والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسير ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Tuan Guru Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani dalam kitab dia Risalah Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, sehinggalah perkataan beliau sekat mana sudah apa dia ada tanda kat mana? Kudrat. Muka surat 21. Huraya sifat yang ketujuh, kudrat artinya berkuasa. Situ. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Tahu serta mengaku. Ada tahu tapi tak mengaku, ada juga. Jadi kafir juga. Semata-mata tahu saja tak mengaku, jadi kafir juga. Sebagaimana orang-orang kafir musyrikin di Mekah, dia tahu Nabi Muhammad kecil betul. Dia tahu Nabi Muhammad tak nipu. Tetapi dia tak iktiraf. Dia tak mengaku, dia tak gapo, tahu saja, tak jadi beriman lagi. Orang buat kajian mengenai agama Islam, orientalis gapo dia apa semua, buat kajian mengenai agama Islam. Dia tahu agama Islam itu betul. Hujah agama orang Islam itu betul, tapi dia tak mengaku, kafir juga. Maka bukan tahu saja, kena iktiraf mengaku pula. Percaya, pergi sungguh. Kena lagu tu. Patut nak tahu kalau tak mengaji boleh, kalau tidak tak boleh juga. Standard manusianya nak tahu mesti kena ngaji. Tak boleh duduk di rumah khabar-khabar faham sifat 20. Nipu kohong. Duduk kedai kopi, duduk buah kedai kopi, duduk main gitar atas kalbok, tanya sifat 20 faham pula. Lu tak mengaji. Payah. Boleh tak Tuhan awak lagu tu boleh. Tetapi biasanya berlaku tahu ni apabila belajar. Ikutlah dia belajar lagu mana, tapi apabila belajar baru tahu. Kalau tak belajar nak tahu lagu mana. Maka benda ni pertama kena belajar. Kedua mengaku. Benda tu hak kita belajar tu betul dan kita kena pegang. Ngaku ke apa? Di dalam hatinya. Ngaku di lidah saja tak cukup, ia kena mengaku pah dalam perut bedah. Orang tua panggil pah dalam perut bedah, kata Tuhan tu kuasa. Ngaku apa dia? Akan tentu sungguh ada di Tuhan itu berkuasa. Yakni Tuhan itu berkuasa lah, mudah terjemuh. Ambo tak hura cara dalam cara perbahasa betul-betul sifat 20. Kerana kadang-kadang benda ni jadi rumit kepada orang awam. Maka kuasa ko ambo baca cara mudah lagu tu ya. Nak tekan dalam-dalam boleh. Nak jadi tok guru kena pergi pondok lah. Hak tu kita bahas secara mendalam. Tapi untuk orang awal hanya untuk dia faham dan melepaskan fardu ain dia saja, bukan nak jadi tok guru pun. Biar dia faham perbahasa satu-satu sifat, loh gilah tak ada masalah apa tu.
Masalah ibarat berkuasa ko, jadi kita tidak hura kerana ngajar atas balasoh, ngajar atas masjid bukan ngajar pondok. Kalau ngajar pondok dalam kelas lagu lain pula cara dia, nak jadi tok guru huraya lagu lain. Bo nak lepas fardu ain huraya dia lagu lain pula. Tak perlu mendalami. Takut kalau pahal-pahal padale sangat gak, jadi kau pening malah mengaji dah pula. Pertama kena iktikad dalam hati kita, perut pedar kita, dalam hati kita kata Tuhan ni berkuasa. Dia berkuasa ni kerana ada kuasa lah dengan dia. Kalau tak ada kuasa, macam mana benda tu dipanggil berkuasa? Kuasa ni dalam bahasa kita dipanggil ring. Ring ni maknanya kuasa. Rok dan muakat benda ni. Rok ni mampu. Boleh kuasa dan muakat. Kerana ada ring tu rok tu. Ring dengan rok. Ya beza, bukan rok utai tu. Rok ni maknanya boleh hakak, mampu, ada kuasa tu panggil rok. Bapa demo rok? Sebab ada ring ya. Ring ni kuasa. Dok kecek bak ring ni. Berkuasa ni maknanya ring. Tuhan ni ada kuasa menyebabkan dia tu berkuasa. Kalau Tuhan tak ada kuasa, maka Tuhan tidak berkuasa. Secara kasar tu. Tidak lemah sekali-kali. Kalau ada kuasa tentu dah tak lemah. Kena sebut juga kau, kena sebut. Apa kena sebut? Tak cukup kau kita kata Tuhan tu berkuasa. Tak cukup lagi. Kena sebut pula Tuhan tidak lemah sekali-kali. Kecek benda tu loh. Kuasa tu tak lemah lah. Tak kena sebut juga. Apa kena sebut? Kerana kaedah mengaji tauhid ni dia kena ada nafi so, isbat so. Isbat di kuasa, nafi di lemah. Kena sebut dua-dua. Apa kena sebut dua-dua? Hak tu loh ya. Tak nak memurnikan akidah. Apa maksud nak memurnikan akidah? Kalau kita kata Tuhan kuasa, lemah kita tak nafi lagi. Tak murni lah mana. Kena sebut dua-dua. Tuhan berkuasa, tidak lemah. Barulah betul-betul murni akidah kita. Mari mana belajar kaedah nafi isbat ni? Di dalam tauhid pun kita ngaji fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilah tu nafi, isbat tu illallah. Maka dalam pengajian tauhid kena ada nafi dan isbat supaya murni ke akidah kita. Tak cukup kalau kita kata Tuhan kuasa, tak cukup masih tak murni lagi akidah kita. Nama ke kata tak payah hulai perkataan ni kuasa tidak lemah. Hak tu lah ya. Dah lain tu. Nafi isbat dipanggil. Maka kena sebut dua-dua supaya tidak terlintas di hati kita lemah ada di Tuhan. Kalau kita kata demo ni rajinnya mari balasah, sebut begitu saja. Ditelitah mungkin dalam hati kita, mungkin dalam satu hari kau mesti dia ada juga malah. Hak ni kena sebut dua-dua. Demo rajin tidak malah. Jelas selalu. Tu fungsi dia pengajian nafi dan isbat dalam pengajian tauhid. Tujuan dia nak memurnikan lagi akidah pegangan yang kita pegang dalam hati kita. Firman Allah Ta'ala, ambil mana gak tahu Tuhan ni ada kuasa? Rekod sendiri kau? Ambil dalam kitab kitab Yunani kau? Ambil dalam kitab Hindu kau? Nama? Tak, kita ambil daripada Quran sendiri. Allah Ta'ala sendiri mengaku dan dia sendiri sebut di dalam kitab dia. Dia kata apa dia? Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Hajj ayat yang ke-6. Tuhan kata apa dia mengenai diri dia? Artinya Tuhan kata apa? Dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu itu berkuasa dia. Tuhan berkuasa atas semua sesuatu. Ya. Lepas tu maksud semua sesuatu ni kulli, perkataan kul ni semua. Kalau mengaji bahasa Arab, semua sesuatu. Jadi Tuhan boleh buat apa saja. Ya. Lepas tu Tuhan boleh buat kodok isteri bagi dia. Tuhan boleh buat kodok anak bagi dia. Tuhan boleh buat kodok syirik dengan dia. Tuhan buat satu makhluk yang sama hebat dengan dia. Boleh kodok? Tak boleh pula. Saat ni kata boleh buat berlaku. Pas tak boleh buat pula. Ayat Quran ni kata Tuhan boleh buat berlaku. Kulli ni apa dia maksud kul sini?
Semua gapo? Ada orang kami nak kulu tu kulu semua belaka. Kulu bid'atin dolalah. Semua bid'ah tu dolalah, sesat belaka. Kulu lagu mana maksud dia? Berarti ayat ni tak tepat lah mana ayat Quran ni. Kena beki ayat Quran ni. Bukan. Sudah. Kuli lagu mana maksud sini? Kul gapo sini maksud dia? Semua sini semua benda harus Tuhan boleh buat. Lepas tu Tuhan boleh buat belaka benda harus. Ada syarat juga. Ada syarat pula. Pas kata kuli tu berkuasa atas setiap sesuatu, hak cukup syarat berkuasa. Tak cukup syarat. Lagu mana maksud cukup syarat? Tuhan boleh kodok buat satu benda sifat yang berlawanan, tak boleh. Tuhan nak buat sial dengan malas sekarang, boleh tak? Tak boleh. Sekarang sekalipun Tuhan boleh buat sial, boleh. Tuhan boleh buat malas, boleh. Tetapi nak buat serentak dalam satu masa tak boleh. Apa tak boleh pula? Saat ni kata boleh, betul tak boleh pula. Kerana bersatu dua sifat dalam satu masa yang berlawanan, sifat yang berlawanan dalam satu masa dan satu tempat, maka mustahil pula. Mustahil tu tak masuk capur, tak masuk capur. Syirik bagi dia benda mustahil, tu tak masuk capur. Anak bagi dia, isteri bagi dia, benda yang sama hebat dengan dia, satu batu yang tidak boleh diakak, tu semua tu benda mustahil. Apabila mustahil, benda tu dihukum ke tiada sama sekali, tak boleh diadakan. Tiada dan tak boleh diadakan. Kalau tiada tapi boleh diadakan, tu harus. Misalnya sekarang kuda terbang, tak ada lah ni. Lepas tu boleh Tuhan nak buat? Boleh. Maka benda tu masuk kategori harus. Sekalipun dia tak ada lagi lah ni. Tetapi benda mustahil ni, benda tak ada dan tak boleh diadakan. Kalau boleh diadakan, bertukar benda mustahil jadi benda harus. Ni kena faham. Ramai orang mari tanya, dah Tuhan boleh buat belaka tu gak? Boleh kau dak Tuhan buat syirik bagi dia? Adalah seorang profesor tu jawab. Bahagian akidah dan falsafah dia jawab. Orang bisalah dia. Dia jawab lagu mana? Tuhan tak boleh buat. Bodoh dia jawab deh. Boleh kau tak Tuhan buat syirik bagi dia? Anak murid dia tanya, boleh. Cuma dia malah buat. Kalau buat, kalah dia. Gamuk. Demo profesor. Demo doktor. Orang tanya soalan lagu tu tak boleh jawab. Demo tahu kau tak benda mustahil, benda harus. Dia jadi pening. Padahal dia bahagian falsafah pening juga. Jadi tauhid ni kena mengaji cerak molek. Gapo dia perkataan kulli syai'in qadir. Tuhan berkuasa atas setiap sesuatu. Benda harus sebahagian saja pun. Benda wajib Tuhan tak masuk capur. Boleh kau tak Tuhan buat zat dia? Tak boleh buat zat dia. Boleh kau tak Tuhan tambah zat dia? Misalnya zat dia lah ni nak tambah sikit, nak buat sayap kau, nak buat pistol kau, gapo dia ni. Nak buat macam transformer tu boleh tangan ada pistol kau, boleh tambah? Tak boleh tambah. Apa? Zat Tuhan benda wajib. Kalau tambah bukan benda wajib dah, jadi benda harus. Maka zat Tuhan tak ada istilah separuh benda wajib, separuh benda harus. Maka benda wajib, benda mustahil Tuhan tak masuk capur. Tak ada orang tanya boleh kodok Tuhan buat zat dia. Benda wajib ni saja iaitu zat Tuhan. Dan sifat dia tu benda wajib. Tak ada istilah kata benda wajib. Apa maksud benda wajib? Benda mesti ada. Kita ni tak wajib ada. Kalau tak ada pun tak ugah Tuhan pun. Tak ugah pun kerajaan Tuhan, kehebatan Tuhan. Masjid ni tak ada, tak ugah Tuhan. Kita tak ada, tak ugah Tuhan. Allah, Tuhan mesti kena ada. Kerana dia makhluk tak wajib ada, harus saja ada. Maka benda wajib ada ni benda tidak dicipta. Kalau dicipta dipanggil benda harus. Kerana dia mesti ada, wajib ada. Dan apabila benda wajib ada, benda tak boleh dicipta. Maka kuasa kudrat tak masuk capur dalam benda yang sudah ada dah. Tu dipanggil benda wajib. Patu ayat ni kata lagu mana? Atas setiap sesuatu tu, tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Sudah. Waktu kata baca tafsir, ngaji bahasa Arab, pandai sikit, jangan nak nunjuk mandar. Baru baca terjemah zahir lagu. Lah ni jual pula tafsir huruf harfiah. Tafsir harfiah dia panggil. So terjemah. Wa annahu, wa dan anna sesungguhnya, hu dia, ala atas, kulli setiap, syai'in sesuatu, qadir sangat berkuasa. Terjemah lagu tu. Marilah orang kampung mananya baca lagu tu.
Dia kata Tuhan boleh buat belaka. Benda mustahil, boleh buat. Ayat Quran kata, hamba baca tafsir. Subhanallah. Tafsir ni sesak. Tak ada orang baca terjemuh harfiah lagu ni. Tapi lo ni banyak mana orang duk jual tafsir harfiah. Wak lolok koya usrah sikit, tak piyuh atas kepala sikit, baca tafsir harfiah, buat usrah, hajak 2 3 4 orang tak erti bahasa apa, nyodok baca tafsir, duduk syarah sama-sama dia, ngaji tauhid pun duk. Wah mulalah bawa ajaran sesat. Ngaji ubah dengan serba, tak pernah ngaji tafsir pandai-pandai. Bawa tafsir, ambil ayat Quran, tafsir pandai-pandai. Hak ni tak boleh nak baca kat situ. Wah kul huwallah, mudah nak baca. Hamba baca kul huwallah ya, tak main sifat 20 ni. Hamba baca tafsir, ngaji tauhid daripada tafsir. Allahu Rabbi dan muallinyo lah. Kau terus baca kul huwallah, terus tafsir. Kobai hanya tak tahu alih. Kulli sini tu jadi masalah dah ulama kata. Bukan masalah apa dia? Difahami kita. Ulama syarah kata kulli ala kulli syai'in qadir ni macam mana? Kok nahwu dia, kok balaghah dia, kok mantik dia, kok goni dia. Kita nak terjemah harfiah, pandai bahasa Arab sikit nak mengajar tafsir. Tak usah sesat orang. Banyak mana? Sebab tu orang tua dulu, orang tua zaman dululah, zaman-zaman dulu, kalau mengajar tafsir kat orang kampung ni orang sebut Wahabi. Oh, dia kata, "Bapa tak boleh nak terima. Bapa salah kau mengajar tafsir kepada orang kampung." Bukan jadi Wahabi, tetapi perangai Wahabi biasa bawa tafsir ni ke orang-orang kampung. Kerana tafsir ni tak layak lagi orang kampung ngaji. Dia kena ngaji hak fardu ain dulu. Fiqh dia, hak sembahyang dia, tauhid dia, akidah dia, akhlak dia. Kalau dia mati dengan belajar fardu ain tak dosa. Maka awak mari pengajian tafsir di tengah-tengah masyarakat yang tak ada asas, hak tu nampak. Biarlah hamba bukan Wahabi contohnya, tapi cara pengajian lagu ni tak betul. Sebab tu ulama-ulama pondok tak ada ngajar tafsir. Tak kenali tak ada ngajar tafsir depan orang ramai, orang-orang kampung tak. Dia tahu masyarakat tu perlu gapo dia dan tahap pemikiran masyarakat tu setara mana. Kalau kita mengajar benda tinggi sudah selalu nyanyo ke orang kampung. Ustaz ni kata gini, ustaz ni kata lagu ni, ustaz ni kata lagu ni, hak mana so hamba nak pergi? Pilih hak benar, pilih hak betul, jangan hak selera. Oh sedap ustaz ni syarah. Oh nyakut hamba, nyakut lagu mana? Nyakut dia betul kau nyakut dia sedap. Yo kebenaran ni kadang-kadang tak sedap, kadang-kadang menyekik ke kebenaran ni. Kadang-kadang hak benda hak tak betul pula jadi enak sedap rasa. Oh sedap nyakut molek. Sudah. Orang tua dulu kalau ngajar tafsir kat orang kampung dia mengata Wahabi lah tu. Bukan kata semestinya Wahabi, tetapi cara pengajian lagu tu bukan layak untuk masyarakat mengaji tafsir. Kalau dia mati dengan tak mengaji tafsir pun tak dosa dia. Sesuai dengan pengajian dia, agama dia, sekadar tu saja. Dia orang kampung ni dia banyak kerja dia ada tanggungjawab banyak nafkah dalam kampung dia kerja buat. Kalau hak menoreh hak pergi ke laut, hak kerja pejabat. Dia nak ngaji tafsir. Tak, dia nak ngaji hak fardu ain ya. Akidah dia biar betul, sembahyang dia tiap-tiap hari dia buat betul, puasa, zakat kau gapo dia, haji dia betul. Tu saja hang nak ngaji, hang tak silih lebih. Akhlak dia biar betul, tu saja. Mati dengan lagu tu selamat dia dengan Tuhan. Sebab tu tafsir payah. Jangan mudah-mudah pergi ngaji tafsir lah gapo dia. Ngaji 2-3 lekok kata ngaji sifat 20 ni sesak 20. Tak ada apa-apa. Tak ada apa alinyo lah demo. Tak pernah ngaji bahasa Arab pun tak pandai baca tafsir harfiah ya. Waktu kena ngaji banyak sikit. Jadi kita nak faham ayat Quran ni kena baca dari sudut ilmu dia. Ayat Quran ni dari sudut tauhid lagu mana? Ulama-ulama tauhid akan syarah mengenai tauhid gapo dia gini. Contohnya hang buat sebut saat ni kulli saat ni. Semua lagu mana benda mustahil Tuhan tak boleh nak buat. Benda wajib Tuhan tak boleh nak buat. Patu wajib semua lagu mana? Bererti kulli ni ada makna masuk rupanya. Bukan maksud tiap-tiap sesuatu rupanya. Baru tu kata ni duk berdebat kulli ni makna semua. Adalah dia kata kulli ni makna semua. Cakap Nabi Muhammad
Zahir dah Nabi Muhammad orang Arab. Ke kuli makna semua orang Arab pun faham kuli makna semua. Orang Arab mana? Kau tak mengaji. Supo ya. Abu Jahal pun tak faham Al-Quran. Tak mengaji. Nah, siapa dia? Adakah semestinya dia orang Arab tu jadi pandai selalu? Tak. Ambo pernah ngajar orang Arab. Duduk sana, ngaji sana, antara tugasnya pergi mengajar orang Arab. Lepas ngaji, silibus dalam 4 tahun, tok guru ambo ataslah pergi kampung orang Arab, pergi kok nu rata-rata, pergi mengajar budak-budak bahasa Arab. Dia pandai bahasa Arab, kita heran Quran tak boleh baca. Kecik Arab bera. Tunjuk Quran, tengok supaya putus kayu. Kata lagu mana? Suruh pelik kita. Kecik Arab cakap berok. Wi Quran tak boleh baca. Rupanya baca lain, kecik Arab lain. Ilmu tak sudah kira. Kita kata kul huwallahu ahad. Wallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Wallahu ahad. Sudah. Kul ni dalam bahasa Arab sebut. Ya ingat kita suruh dia sebut kul huwallahu ahad. Sebut ke huwallahu ahad. Sudah. Huwallahu ahad lah kata. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Gapo dia maksud Tuhan tu awal? Tuhan awal sekali dia kata. Sebelum daripada cipta makhluk ni dalam seminggu Tuhan kena ada lah. Dia kena awal sekali. La haula wala quwata. Dia mau baca orang Arab, baca Quran. Baca Quran. Dia mau faham lagu tu. Maksud huwal awal, huwal akhir, wal zahir, wal batin. Mau faham lagu tu. Betul kau Tuhan seminggu sebelum ada makhluk Tuhan kena ada lah. Moga dia ke pencipta dia kena seminggu sebelum ada tu. Ada makhluk dia kena ada lah seminggu. Dia awal sekali nombor 1 dia. Dia mau faham lagu tu, ayat Quran lagu tu. Sudah. Maksud awal sini tidak ada awal. Ayat Quran ni kata Tuhan awal, tiba-tiba dia pun kata Tuhan tidak ada awal. Tuhan tidak ada permulaan. Awal-awal ni permulaan. Maksud awal sini tidak ada permulaan. Tuhan kata ni Tuhan ada awal ni, Tuhan awal. Sudah dia kecek bahasa Arab dia pula. Kita kokak. Campur dengan bahasa Kelantan bla-bla. Nak kecek lagu mana ngau lagu ni? Orang Arab tak faham Quran. Kita orang kapakam lerek pandai Quran. Bisa tafsir lagi. Jolo ko. Pok kita baca Siratal Nabi lagi. Sebut lapah tak betul dah. Pandai bahasa Arab lebih daripada orang Arab lagi. Ada orang mari ajar orang Arab mudah ya. Pok dia baca gitu ya Quran. Pok mana? Pok jahil mana baca Quran lagu tu? Tak payah ngaji orang Arab, mungkin dia pandai ada bahasa Arab. Pas kita, orang Jawi pula, baru belajar bahasa Arab, telo-telo, tak sem ngaji tauhid. Ngaji tafsir selalu, baca Quran selalu. Benar demo. Sungguh hamba royak ni. Lah ni ramai lah. Koya aling. Tok kenali tok ajar lagu tu. Dia aling. Tok kenali ni 25 juzuk ilmu. Aling, bukan belajar dah. Pok kita mengaji 20 juzuk ilmu tak faham sebutir habuk. Sebab pun nahwu pun tak reti. Nak tanya sikit tak boleh jawab pun. Tok kenali ni pakar dalam 25 juzuk ilmu. Tok guru dia pengarah kepada kitab Faridah 50 juzuk ilmu. Alim dan pakar dalam 50 juzuk ilmu. Kita nak tanya nahwu tak reti. Bahasa Arab tanya hok dalam sikit. Tak reti hamba ni maksud apa dia. Patut nak baca Quran direct. Nya tipu setan lah. Sebab tu Al-Quran ni bagai payah. Kalulah Al-Quran ni benda mudah, nescaya dia tidak jadi mukjizat kepada Nabi. Orang Arab boleh karek Al-Quran ni. Tetapi kenapa apabila Nabi Muhammad baca Al-Quran, semua penyair-penyair, para-para udaba, dia panggil orang-orang yang bisa dalam sastra, akak tangan belakang. Allah ayat ni sastra dia tinggi dari sudut balaghah, dari sudut mantik, dari sudut gapo, pecah kepala buat dia. Kita tak mengaji gapo, pandai bahasa Arab, pra baca ya Rabbi. Pah mukjizat gapo dia lagu tu kalau orang boleh baca belakang. Katanya ulama laulal hazfu wal idmar la fahimal himar. Kalulah tidak ada buai-buai dan domain-domain di dalam Al-Quran, nescaya hima boleh faham Al-Quran. Mudah benar lagu tu. Baca secara zahir saja. Timbullah ulama zahir. Pegang zahir belakang. Kalau pegang zahir belakang, tak ada siapa 2-3 lembar ayat Quran jadi bertukar takih habis. Hak ni bercanggah dengan hak ni, hak ni bercanggah dengan hak ni, ayat Quran ke bercanggah.
Sudah gano ayat ni Quran kata canggih pula. Kata Tuhan ada so ni jadi dua dah pula. Hak ni kata Tuhan kuasa, Tuhan tak kuasa pula. Hak ni kata Tuhan ada tangan. Hak ni kata Tuhan tak ada tangan pula. Hak mana so ni? Bercanggih habis. Jangan dok pegang so. Ayat Quran ni payah. Nak ngaji. Padahal ngaji hak ni kita tak sedok koyal lagi. Kita lo ni nak ngaji atas orang, nak lepas fardu ain kita dengan Tuhan. Saya kalau tak lepas fardu ain berdosa. Bukan nak ngaji, nak style. Lo ni macam-macam pengajian. Style pun ada. Style baca tafsir. Style la haula wala quwata illa billah. Kita sibuk dah. Tanggungjawab banyak. Masa maghrib dengan isya ni lah kita ada. Tiba-tiba peluang ni buat main-main lagi. Bukan nak lepas fardu ain kita. Kita semaya ben nak betul. Semaya ben nak betul. Akidah hot tu hot thing. Tak cara apa. Duduk main-main. Baca koksi-koksi. Kita tak ada masa dah 2, 3, 4 lari lagi nak temu Tuhan. Rebutlah peluang antara maghrib dengan isya, isi benda-benda fardu ain. Tafsir tak payah lagi lah. Hadis-hadis pun tak payah. Biarlah ngaji hak tolong. Hamba yak mudah duk baca faridah. Misbahul Munir 3 orang dah tak guru mati. Hamba tak mati-mati lagi. Tak faham-faham pun. Ngajilah fardu ain hak tu. Apa kita nak pindah tak ngaji ilmu fardu ain? Puas kalau kita faham tak apa. Kalau kita tak faham, wajib kena lagi. Biarlah hok tolong duk syarah. Mari ustaz ni royak lagu ni, mari ustaz ni royak lagu ni. Baru faham. 2, 3, 4 orang beri contoh. Tahu man. Tafsir. Jadi kita kena pandai dah ngaji ilmu fardu ain. Bukan hamba suruh ngaji ni Tuhan suruh ngaji. Kalau kita lawan tak sip ngaji ilmu fardu ain, bukan lawan hamba dah. Lawan Tuhan. Hak fardu ain dalam bab akidah kenal sifat-sifat Tuhan supaya tak tukar. Hak mana sifat Tuhan, hak mana sifat makhluk. Lah ni tak mengaji sifat makhluknya letak di sifat Tuhan. Sifat Tuhannya letak di sifat makhluk. Habis bertukar takir hak mana. Hak mana layak dengan Tuhan pun tak tahu. Apa? Tahu? Ngaji ke tak ngaji. Sedekah dalam Al-Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib mu'alim. Kenapa dia tu mulut sebut la ilaha illallah? Mungkin nak tahu. Ni tak tahu apa. Tuhan adalah Allah. Ni Kristian kata ni Allah, ni Tuhan, ni Tuhan. Mana buktimu sebagai orang Islam kata Allah Ta'ala sebagai Tuhan? Kita pun sebut. Bukti yang pertama hamba mengaji dalam sifat 20. Tuhan tu benda wajib ada. Orang lain tak wajib ada. Mu tahu mana orang lain tak wajib ada? Betah dia ada, betah tak ada, betah mati, betah hancur. Pokok kayu lama dah mau tengok. Terbalik dah tumbal dah pokok kayu tu. Hancur, tak wajib ada dia. Hari ni ada, hari ni tak ada. Ambo sendiri ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada. Tak suhu lah mana. Tuhan ada semacam. Tu sifat pertama dia kena ada. Kalau barang khayal supaya dewa-dewa Hindu warna biru, warna kelabu, warna gapo semua tu, dewa tu dewa Siva, dewa gapo ada aura boleh terbang lah begini. Bagi ada ke tak? Khayal ya. Khayal tak so kira. Pertama ni bagi kena ada dulu. Bagi realiti dulu, wujud dulu. Kalau pun nak ayat cerita tak sedap cerita, ni bagi ada, bagi ada. Demo rasa ada Tuhan. Ambo kadang-kadang nak makan ping jatuh pinggir. Siapa dia tarik pinggir ambo. Tengah tak saya makan, ambo nak makan dah nasi rumah ambo. Perut. Orang panggil pula, pergi makan dan bukan ambo kontrol hidup ambo. Ada benda kontrol ni. Rasa dia ada. Tengah malam kita rasa, tengah pagi kita rasa, naik semaya kita rasa, akak tangan kita terasa. Kadang-kadang nak akak tangan suruh lenguh, tak boleh akak tangan. Ambo tak ada kuasa juga. Nak anak comel-comel belakang tu biar anak tak comel. Ya, ambo tak ada kuasa punya. Ada benda yang berkuasa lagi dok kontrol ambo. Maka hok ni pun kata lagu tu, hok ni kata lagu tu badi cuik. Siapa dia sebenarnya? Hok ni cuik, hok ni. Siapa dia dok kontrol kita? Akhir sekali orang asli pun pergi sembah pokok. Orang asli kerana dia rasa hidup dia dikontrol oleh sesuatu, maka dia cari dalam hutan tu benda hok bisa sekali. Nampak pokok ni besar molek. Rasa pokok ni dah jaga pokok kita. Dia sembah pokok. Maka ada orang sembah bintang, ada orang sembah bulan, ada orang sembah lembu. Akhir sekali kerana sesaknya manusia dalam mencari Tuhan, maka Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar wak mari nabi-nabi, rasul-rasul royak cerita sebenar.
Pencipta kamu hok mu duk cari-cari selama kini. Hok mu duk rasa duk kontrol dirimu tu nak buat tak jadi mujah kita tak si buat pula jadi. Nama dia Allah. Oh, nama dia Allah. Baru tahu nama dia Allah. Kalau nabi-nabi tak mari ayat pakai tak tahu nama gapo dia ni. Maka nabi-nabi mari ajar tauhid yang sebenar. Yang mana tauhid tu ada dah dalam diri. Cuma perlu dibaiki dan ada benda tak boleh nak fikir. Macam nama Tuhan. Nama Allah ni fikir pecah kepala tak tubik. Kita hanya fikir tubik, ada benda kontrol alam ni. Sekadar tu saja. Siapa dia nama dia? Maka wakil daripada Tuhan sendiri. Nabi-nabi mari ayat nama dia Allah. Nama dia Ar-Rahman, nama dia Ar-Rahim. Oh, lagu tu. Tu bab tauhid ni. Tuhan berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan kudrat artinya berkuasa. Dan kudrat artinya berkuasa itu satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Sebagaimana zat Tuhan tidak ada permulaan, maka sifat-sifat dia juga tidak ada permulaan ataupun sedia kala. Zat tubuh hamba ni 40 tahun baru ada. Maka sifat kudrat, sifat iradat, sifat mendengar, sifat melihat, kemampuan berkata-kata ni wujud juga 40 tahun lepas. Kerana zat hamba ada 40 tahun lepas, maka sifat ni dia tak boleh duduk sendiri, kena tupai di zat. Zat ada 40 tahun lepas, sifat-sifat dia pun 40 tahun lepas. Sebelum 40 tahun lepas, zat dan sifat ana tiada. Sifat hamba ni, diri hamba ni sebelum 40 tahun lepas tak ada muhaizat ni. 40 tahun 80 tak ada lagi. Tahun 80 tak ada orang sebut perkataan muhaizat ni. Ni yang baru ada. Zat baru ada, sifat baru ada. Maka zat Tuhan tidak ada permulaan, sedia kala maka sifat dia juga sedia kala tidak ada permulaan. Tak ada istilah zat kosong. Zat semata-mata barulah mari boleh mendengar, barulah boleh melihat. Manusia tak apalah sebab dia ada permulaan. Zat dia dulu, ada dulu, lepas tu baru boleh dengar. Budak-budak ke? Sebab tu kita azal dulu. Kita mata lepas pada seminggu baru boleh nampak. Mata pula. Jadi sifat sikit tak apalah. Lepas tu zat kosong dulu. Tak. Tuhan dia sempurna dah, boleh mendengar, boleh melihat pun juga sempurna juga, sedia kala lagi. Maka benda hak sedia kala, hak kodim ni 3 benda. Pertama, zat Tuhan. Diri Tuhan tidak ada permulaan. Kedua, sifat yang ada pada Tuhan juga tidak ada permulaan. Ketiga, nama Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ni hamba baru sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Demo sebut nama Ar-Rahman ni yak dulu lagi Tuhan. Tidak ada permulaan. Kodim lagi nama dia. Ni hak 99. Nama dia banyak lagi kita tak tahu, tetapi dalam hadis sebut 99. Maka nama ni kodim. Zat, sifat, nama. Perbuatan Tuhan, okey, perbuatan Tuhan kodim ke tak? Perbuatan tengok, perbuatan dia dengan diri dia kodim. Bilakah Tuhan melihat diri dia? Zaman tak tahu tak bila. Dia kodim ke dia dengan diri dia? Zaman alam ketuhanan ni alam kodim lah. Tetapi bilakah Tuhan melihat zat kita ketika kita ada? Bilakah Tuhan tengok zat hamba ni 40 tahun lepas baru dia tengok. Apabila dia cipta zat hamba, maka 40 tahun lepas. Maka perbuatan Tuhan tengok. Kalau berkait dengan makhluk, dia baru. Bila kau Tuhan cipta Zaid, bila kau Tuhan mematikan Zaid, tu ada masa. Jadi zat Tuhan koding, sifat Tuhan koding, nama Tuhan koding. Supaya ikutlah nama durian lah contohnya. Durian ni yak zaman dulu lagi. Zat dia tu ada orang panggil durian dah. Kita yang baru sebut durian. Bukan apabila kita sebut baru nama dia muncul. Yak zaman dulu lagi durian ni. Dengan dialah Allah Ta'ala kuasa. Apabila Tuhan ada berkuasa, maka dia pun berkuasa. Mengada dan meniada ke apa-apa mungkin.
Boleh, benda mungkin ni benda boleh berlaku. Dan bagi kudrat itu beberapa takluk, yakni beberapa tugas. Maka apabila Tuhan ada kuasa, maka kuasa di samping Tuhan itu berkuasa, dia nak buat sesuatu dah. Tuhan apabila ada kuasa, dia nak buat sesuatu lah. Ya nak menghidupkan ke, ya nak mematikan ke, nak mengada ke, nak mentiada ke. Maka ada tugas dia. Mana kalau sifat ada, Tuhan ada, tak ada tugas dia. Semata-mata berada di zat Tuhan, maka Tuhan ada, gitu-gitu tak mengada. Tapi kuasa, apabila dia duduk di Tuhan, maka di samping dia berada di Tuhan, dia nak buat sesuatu dengan kuasa dia. Maka ulama bagi tugas-tugas, bidang tugas bagi sifat kudrat ni ada bidang tugas dia. Zaman Tuhan lagu mana? Zaman ada makhluk lagu mana? Ada perbahasan panjang berkait dengan takdir. Kalau orang ngaji bab qada, ya bahas bab ni. Bab sifat kudrat dengan iradat ni masuk dalam bab takdir. Dan makna ta'alluq wallahu a'lam. Panjang pula lah, takut terbelik lidah-lidah. Ada soalan ke? Warahmatullah. Hal ini merupakan satu perkara yang besar nilainya bagi kita. Kita diajar agar berusaha menimba ilmu. Bagi sesiapa yang diberi kesempatan duduk di dalam majlis ilmu, mengutip putih-putih berjalan ilmu yang disampaikan, dia telah mempunyai sangat yang sangat indah dalam hidupnya. Ilmu yang diterima untuk diamal semasa di dunia. Adakah pahala itu dinikmati di dalam kubur dan di akhirat? Pak Ada ni pun nak ceramah Pak Ceruh. Naisih Pak Ceruh kata. Tak ajar letih Pak Ada ni. Masya Allah ni. Allah. Masalah ilmu-ilmu ini komen sikit lah. Masalah belajar ilmu ni, seorang tu manusia tu jadi mulia dengan sebab ilmu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dia sebut syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Yang menjadi saksi akan ketuhanan Allah adalah pertama Allah, kedua malaikat dan ahli ilmu. Maka Tuhan letak ranking yang ketiga lepas pada malaikat, ahlu ilmi. Orang yang menyaksikan ketuhanan, orang yang yakin dengan ketuhanan Allah, pertama Allah Ta'ala sendiri, malaikat dia, wa ulul ilmi, dan ahli-ahli ilmu. Maka Tuhan letak ranking yang ketiga. Oh, mulia. Dan ahli ilmu ni mulia tidak mulia, dia boleh tolong orang hari akhirat. Orang kalau baik, dia masuk syurga seorang, dia baik. Moci tu baik, sedekah, tutup aurat gapo, dia jalan cengok klik masuk dalam syurga. Tapi ulama-ulama orang ada ilmu, apabila sudah ditimbang dia nak masuk syurga tu tahan dia. Berhenti dulu. Bukan Tuhan tunjuk tangan gini, kena faham lah ambo yak cerita okey. Cakap nak ayat lagu mana tak tahu, nak ayat suruh berhenti. Bukan kata gini ni. Tetapi ada ulama kata makruh kalau kecek bab Tuhan kita tunjuk anggota. Kecek wak gini, nampak. Atas, tunjuk gini. Makruh ada ulama kata, takut orang faham lagu tu. Maka apabila ahli-ahli ilmu nak masuk syurga, ni setara mana kedudukan hebatnya kedudukan dia, maka Tuhan tahan. Apabila Tuhan tahan ulama-ulama, maka ulama mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba atas muka dunia penat dah duk cara kok masyarakat. Tak puas hati lagi kau lagu mana hamba ni kena tahan, ni tak boleh masuk syurga lagi, hamba rasa penat dah setara mana. Kau ada kerjaan lagi, kau kena syarah lagi kau atas akhirat ni. Katanya Tuhan kepada ahli ilmu, wahai aling-aling ulama, orang-orang ada ilmu, aku bukan tahan ni nak hinamu, tetapi orang lain masuk syurga. Tetapi mung aku izin mung nak ambil siapa-siapa dia daripada ahli keluarga mung, hak mung nak tolong lah pergi mung ambil. Oh, bukan kata boleh masuk dah tentu dah, tetapi mung boleh heret juga orang lain masuk sekali dengan mung. Oh, ambo ingat nak hina ambo lagi, kena pajar lagi ambo ingat dak, ambo nak mulia ke demo semua orang ahli ilmu. Oh, pada dengan hak tu dah rasa mulia dah. Masuk syurga tu kemuliaan dah, boleh heret orang lain pula.
Sebab tu kita jahil setara mana, pulah setara mana, jangan buat musuh dengan orang lain. Jangan buat balah dengan orang lain. Tok email, tok bela, tok siok orang-orang jurus ni jangan balah. Takut-takut dia boleh tolong kita Orang lain tak ingat dah kita duk menetem menerak. Lalu pak cik tu kaki balasah. Weh bakpo demo menerak ni kata. Allah kata pak cik kata kita suruh nak masuk neraka dah kata. Oh tak apalah pak cik tolong. Sebab awal penuh tolong dulu pak cik nak pergi balasah. Wi tupai pak cik pergi balasah dia. Pak cik ingat tu. Oh, lepas tu nak balas ni. Oh pak cik nak tolong lah. Allah, sebab tu Nabi kata banyak ke kawan. Banyak ke kawan, mudah-mudahan kawan mu tu boleh tolong. Saing orang molek lah, orang jahat tak sedap saing lah, jadi kau menyusuh kita pula tu kelebihan ahli ilmu Sebab tu kalau kita tak boleh jadi orang alim, niat anak-anak kita biar jadi orang alim. Beli kitab, beli buku, beli gapo letak di rumah. Hamba tak boleh baca, niat anak-anak kita biar boleh baca lagu tu. Nya boleh lah, insya-Allah dah biar ada cita-cita. Si isteri menazar sembelih binatang. Maknanya nak makan, nak jamu orang makan kambing lagi ni Adakah suami boleh makan daging binatang sembelih itu? Boleh makan. Sebab suami isteri tu bukan dia tanggung. Ya, bab nazar ni orang yang nazar tak boleh makan, dan orang yang di bawah tanggungnya dia juga tak boleh makan. Kerana apa? Kerana nazar ni hilang milik dia. Orang bukan tanggungnya kita, saing kita ke, waris kita ke, maka boleh makan daging nazar tu. Isteri wajib tak tanggung nafkah suami tak. Maka kalau dia nazar dia seorang lah. Orang lain boleh makan. Anak yang telah dewasa adakah kekal tidak boleh makan sembelihan nazar kedua ibu bapa dia? Ni hamba tak ingat. Kalau dewasa rasa boleh makan dah, sebab tak wajib ibu bapa apabila anak sudah balik, maka tak wajib kita beri nafkah kepada dia. Ingat, nafkah ataupun kita tanggung seseorang itu ada 3 sebab dah. 3 sebab wajib kita kena tanggung nafkah dia. Pertama, kerana dia tu usul kita, mak ayah kita. Maka wajib kita kena tanggung dia. Kalau dia miskin, dia sakit, dia susah, wajib anak jatuh, anak tino, anak gapo dia ke kena tanggung nafkah pak dia ataupun ibu dia. Kedua, sebab dia tu furuk kita, anak daripada kita. Anak kita kecil, maka kita kena cara. Dia tak ada pitih, dia sakit, dia balik dah tapi sakit terlencak akal. Wajib ibu bapa kena beri nafkah pada dia. So, kerana nasab keturunan dia. Kedua, sebab apa kita kena beri nafkah ke orang? Sebab kita nikah dengan dia. Dia bukan mak ayah kita, dia bukan anak kita, tetapi kita nikah dengan dia, wajib kena beri nafkah kepada dia. Isteri lah. Ketiga, wajib kita kena beri makan ni kerana kita pera dia, kita miliki dia. Misalnya kita beli hamba ni manusia. Siapa dia nak beri makan ke dia? Tuan dia. Kita pera kambing orang lain tak wajib beri makan, kambing kita wajib beri makan. Tak beri makan berdosa. Pera ikan sepila. Ikan sepila apa dia? Hak demo wajib beri makan. Mampu terguling balik putih mata berdosa, tak beri makan. Ni pekong ke kucing. Ambil kesian kokmu. Kesian lah ke mana kita pekong kucing wajib kena beri makan. Berdosa lah kalau kita tak beri makannya. Ni waktu tunjuk muka kesian. Tak apalah, ni belah kasihan hamba. Belah kasihan lah ke mana? Benda wajib kena beri makan. Tu. Maka apabila anak sudah balik, molek dah akal dia, maka tak wajib kita tanggung nafkah dia. Maka lepas diri. Dia cari piti sendiri. Tetapi lah ni tempat kita selagi mana tak nikah, mak pak lah duk sara. Sunat saja mak pak sara. Kalau mak pak tak sara tak ada masalah, tak dosa dah sebab dia mau balik dah, molek akal, tidak cacat, tidak gapo dah. Maka apabila tak wajib sara nafkah gapo, maka kalau kawan tu hok balik dah, boleh makan kalau hok nazar dia, boleh makan sebab bukan bawah nafkah dia dah. Bukan bawah nafkah dia dah kan. Hok nafkah dia ni kalau hok tak balik, dia balik dah tak ada masalah dah.
Macam orang asing-asing dah lah dari sudut tu, dari sudut nafkah. Nak buat lagu mana? Tai nak ambil air semaya, celuh-celuh kuku tu ada kesecak. Kuku pendek dah, nak buat lagu mana? Celuk klorok lah apa dia, ikutlah cuci lah. Nah, kalau tak boleh buat, tak cakap buat dah, ambil air semaya lagu tu semaya lah. Ambil air semaya, tak cakap celuk klorok dah, tak tangga dah, pas semaya. Semaya lah dengan lagu tu. Nah. Lepas tu tepat hotak kata tu nak tayamum ke? Tayamum kalau boleh. Misalnya lekat cak kaki, tak cakap konyoh dah. Maka ambil air semaya, hok tepat tak lekat, tak rata air tu, ambil tayamum. Lagu tu. Lepas tu boleh semaya, tak ada masalah apa. Petua orang tua-tua untuk kuat tenaga batin. Oh, sudah. Kok mana soalan ni? Nak kuat tenaga batin, sudah. Ambo ni tak pandai lah mana benda lagu ni. Gini. Sebelum bersama dengan orang rumah, baca ya mutakabbir. Ya mutakabbir senapah 10 kali. Ya mutakabbir, 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 ya mutakabbir. Niat supaya Allah Ta'ala wi kepuasan kepada isteri kita. InsyaAllah puas isteri kita. Wi sikit-sikit lah, tak boleh banyak-banyak orang ngacau. Boleh. Ya mutakabbir lah. Ya mutakabbir. Banyak dah. Alhamdulillah dah banyak. Banyak boleh makan jasa dah lah. Ya mutakabbir 10 kali. Senapah. Seduk napah dalam. Ya mutakabbir, ya mutakabbir. Senapah lagu tu. Niat di dalam hati supaya Allah Ta'ala puas ke isteri kita. Gitu. Tak salah dah. Sunat bagi orang yang berkahwin. Kecek bab benda-benda lagu ni. Kalau kita sakit, tak salah kita pergi nanya orang, hamba tak kuat. Tak apa. Jangan kita mampu pula. Nah, orang ni mari ngadu kita, oh tak jadilah mana demo. Jangan kata lagu tu malu orang. Aib dia. Maka sunat dalam Fathul Mu'in pun ada sebut, lelaki tu makan obat kuat. Sunat bagi yang berkahwin. Kalau tak berkahwin tak sedap makan lah. Buat berapa dia? Cokil latar. Tak payah. Jadi tak ada pedoh. Jadi orang hok nikah dah sunat buat benda lagu tu. Orang hok tak nikah tak seduk karut lagi lah, tak seduk beramal. Nama kena ya mutakabbir, ya mutakabbir. Hok ni bagi hok tu sebab tu petua lagu ni tak boleh umum sangat, takut budak-budak nyaman nama kes selok lah. Jadi kau masalah dah pula. Tu untuk tenaga batin. Lepas tu jangan makan air batu tu biasa ya. Makan benda-benda hok tenaga, madu kau gapo dia. Hok lain lagi kena ngadak pergi pondok lah. Hok lain lagi kena ngadak pergi jumpa pondok lah. Nak buat lagu mana kalau kita salah bagi salah ta'in rakaat yang kedua. Sudah. Ta'in rakaat kedua silap wi salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah rakaat kedua baru. Lagu mana salah tu tidak batal. Sambung terus ke semaya kita. Cuma akhir sembahyang sebelum bui salah sunat sujud sawi. Bapa sujud sawi kerana kita melakukan perbuatan yang kalau sengaja batal. Ingat wisalah ni batal semaya. Kerana maksud salah itu membatalkan semaya. Berarti kalau kita duduk tengah kira gini, duduk saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal semaya kita. Pas lagu mana? Kita buat saat ni tak sengaja deh. Rakaat kedua kita terburi salah. Patut batal kalau sengaja. Maka buat benda kalau sengaja batal, tak sengaja tak batal. Buat dalam keadaan tak sengaja, maka sunat sujud sawi. Lagu tu. Dalam saing kata air hujan ni daripada jadi hujan asid. Betul kau lipat apa kau siap air hujan. Dalam saing kata kat sekolah lah kata air hujan ni air hujan asid. Air hujan ni ada asid. Air hujan ni ada asid lah soalan dia lah, bunyi lagu tu lah. Air hujan asid ni gini, air hujan ni katanya Nabi, dua benda halal sampai hari kiamat. Dua benda halal sampai kiamat. Tidak ada sebagai syubhat pada dia, tidak ada keraguan kepada dia. Pertama air hujan. Sampai hari kiamat pun air itu tetap halal. Jangan jatuh selori orang lah. Tak ada direct, air itu halal, tak ada syubhat, tak ada makruh ke apa. Kedua nikah.
Tak ada istilah makruh ke apa, nikah lah siapa kiamat pun tetap halal Nabi kata. Maka air hujan ni banyak kelebihan dia. Air hujan ni banyak kelebihan dia. Lebih-lebih lagi kelebihan hujan malam Jumaat dan hari Jumaat. Tak ada air hujan tu. Nah, kerana hari-hari ni tidak sama. Hari Rabu lain, hari Sabtu lain, hari Goni lain. Dalam kitab-kitab fiqh kata, kalau hujan selepas daripada lama tak hujan, lama dah tak hujan, tiba-tiba hujan hari ni. Sunat kita pergi mandi dengan air hujan tu, buka baju pergi mandi. Buat di seluruh kita kau mandi gugu molek air hujan tu. Jadi penawar, jadi gapo. Lebih-lebih lagi ni untuk awet muda, untuk tubuh jadi keras ni. Tahan. Orang tua dulu mandi air telaga sebelum subuh. Pagi molek mandi air sejuk, malam baru sunat mandi air, baru molek mandi air panas. Tubuh kita lepas pada kita buat kerja mandi air panas. Air bukan panas netuk jadi mikroh lah kitanya. Air hok sesuai lah. Pagi tu mandi sejuk. Mandi dengan air telaga, mandi gapo. Lo ni orang buat rawatan pula mandi dengan ais. Mandi dengan air batu. Siapa dia ada nyakit serebel kaki, moci-moci kau poci-poci, beli air, ambil air sebeledi, beli air batu boleh seria, bubuh, gendai kaki. Gendai kaki lagu tu biar sejuk. Memang sejuk lah. Maka dia rawat belakang. Jin, hatu, iblis ada belakang situ pakat lari dengan air batu. Kalau orang masuk hatu, beli air batu seria, bubuh dalam beledi, ambil mandi dia. Tak payah baca apa dia, lari berar. Kau jom berobat tu lah lari je. Nampak? Jadi tu kelebihan. Air hujan pun ada kelebihan dia. Dalam Quran apa ada sebut dia? Midrara tu kan ayat Quran tu. Menyebut mengenai kelebihan air hujan. Maka orang tua dulu buat alat untuk berubat. Salah satunya air hujan. Lepas pada air Zam-Zam, air hujan paling besar sekali. Air hujan. Okey, orang buat air bateri ke air hujan. Nampak? Sejarah Hajarul Aswad. Panjang lebar lah Hajarul Aswad ni. Hajarul Aswad ni zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka Hajarul Aswad lah ni, batu Hajarul Aswad lah ni, zaman Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni cerita ni dalam 9,000 tahun lah. Rasa tak silap hamba dalam 9,000 tahun lepas. Nabi Allah Ibrahim apabila nak letak satu tanda di Kaabah batu tu, maka dicari batu. Maka diberi wak mari satu batu daripada langit, daripada syurga, letaklah situ. Maka dipanggil Hajarul Aswad. Dalam satu hadis Nabi kata Hajarul Aswad pada hari kiamat ada tangan, ada mulut. Tuhan bangkitkan dia dalam keadaan lagu tu dan dia menyaksikan bagi orang yang mengkucuk dia. Kucuk Hajarul Aswad tu. Maka dia akan jadi saksi. Dia akan sebut nama sore sekian. Tu Hajarul Aswad. Cerita dia panjang lah. Menurut Sa'im pun ada, menurut Goni pun ada. Batu Kaabah jolo juga. Tu benda-benda bukan ada unsur bumi, bukan ada unsur langit. Semua mari daripada syurga belaka. Adakah lafaz sunat sebelum azan? Adakah lafaz sunat? Gapo dia? Sebelum azan tu ada benda-benda sunat nak sebut. Kau gapo dia? Azan gitulah. Allahu akbar. Ni astaghfirullahalazim. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tak payah. Bismillah tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar tak payah. Direct Allahu akbar lalu. Begitu juga semaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar direct. Khutbah alhamdulillah direct. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tak sunat. Kalau dia nak baca boleh tapi nampak macam tak mengaji lah mana. Nampak? Sebut alhamdulillah direct. Apa tak boleh kau nak baca bismillah? Sebab dia zikir dah, okey. Mana ada zikir kena berzikir. Nak berzikir kena baca bismillah. Bismillah tu zikir dah. Kau nak baca subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Tak payah sebut bismillah dah. Jadi direct kepada dia selalu. Jadi tak ada lah lafaz sunat sebelum azan. Tu dia maksud dia lebih kurang gitu dia. Benda-benda sunat. Begitulah hamba fahamnya. Apa dia ni? Power Ranger apa pula? Makannya seperti Food Panda.
perkhidmatan makanan seperti food panda menghantar makanan tidak halal, apakah hukum? Perkhidmatan gajuh gapo pun kalau hantar benda haram berdosa hukum dia. Kalau kita tahu, kalau kita tak tahu tak berdosa. Jangan bimbang. Kita kerja food panda hantar makanan kat orang. Tiba-tiba dia hantar bubuh dalam itu kepala babi misalnya. Kita pergi hantar kat itu. Dosa tak dosa muka kita tak tahu. Hak kita tahu dah. Orang siap bubuh dalam pinggir. Ni kepala babi ni hantar ke rumah depan tu. Kita pergi atas. Tak boleh lah. Jadi gini, bukan nak marah sangat, bukan kata gapo atas kita. Kalau kita tahu dosa, kalau kita tak tahu dimaafkan. Sebab kita tak tahu ke, kita cari sumber yang halal. Datang makan kat orang ke apa dia. Tiba-tiba haram. Haram kat mana hamba tak tahu. Tak haram lah. Dia kata food panda boleh pilih benda halal, benda haram. Kalau lagu tu tak boleh. Misalnya food panda ada, dia punya perkhidmatan dia, okey tulis halal haram. Kalau hak ni dia tulis haram, dia mau pergi ambil juga. Tak boleh. Tu dia tahu maknanya. Ustaz tak nak buat daurah fardu ain kau. Ni tiap-tiap malam hamba duk mengajar ni fardu ain. Kau bukan duk buat saja-saja ni. Nak betul akidah pok kita ni. Nak suruh pok kita lepas belakang dengan Tuhan. Lepas balasuh ni hamba pergi balasuh lain pula. Tak kena balasuh hamba duduk pondok hamba pula. Patu orang mari menanya pula. Mau ngajar fardu ain nak suruh lepas dengan Tuhan ya. Nak buat fardu ain takut tak ada lah, takut hamba sibuk ni. Tanyalah ustaz lain insya-Allah pandai lagi ilmu fardu ain. Baguslah tanya, nak tanya bab daurah fardu ain. Ada kesedaran dah tu nak lepaskan fardu ain dia dengan Tuhan. Hukum solat qada selepas asar. Sah hukum dia. Cuma afdalnya jangan qada semaya lepas pada semaya subuh ataupun lepas semaya asar. Tapi lorak misalnya hamba tak boleh. Hamba kalau tak semaya jadi segala tak sedap lalu. Nak qada. Ni lepas subuh dah ni. Biar hamba nak qada juga lepas subuh ni. Semayalah, tak ada masalah gapo. Hok tak boleh semayanya semaya sunat lepas pada subuh, lepas pada asar. Adakah Nur Muhammad itu makhluk Allah yang pertama dicipta? Ya, atas pendapat. Jumhur ulama menyatakan makhluk yang pertama dicipta adalah Nur Muhammad. Satu hadis di dalam Allahu Akbar Gabriel. Dalam tak ingat dah. Dalam kitab hadis sebut satu hadis seorang sahabat nama Jabir, Sayyidina Jabir bin Abdullah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah makhluk yang pertama dicipta oleh Allah?" Tuhan. Pertama Tuhan dulu. Tak ada makhluk seperti apa. Gapo dia mula-mula. Mula-mula makhluk pertama orang rapat sekali zaman ketuhanan, gapo dia mula-mula sekali dicipta. Maka Nabi Muhammad kata, "Nuru nabiyyika ya Jabir." Cahaya nur nabimu wahai Jabir. Sama ada cahaya itu bermakna ruh Nabi Muhammad ataupun maksud gapo suku pasal, tapi Nabi Muhammad jawab nur nabimu wahai Jabir. Ulama syarah perkataan nur ni gapo dia? Ada maksud ruh, ada maksud hakikat Muhammadiyah kau tak apalah, tapi nur nabi ya Jabir. Ada orang kata dak makhluk yang pertama dicipta adalah air. Barang khilaf. Tak sah duk bala. Ni orang kata kita kata jawab nur Nabi Muhammad, dia kata kita Syiah dah pula. Pendapat ni kan khilaf. Jumhur ulama pilih nur Nabi Muhammad. Hak pilih air ke pilih gapo bukan jumhur. Ulama menyebut di dalam kitab dia, jumhur menyatakan makhluk yang pertama adalah nur Nabi. Nur Muhammadi panggil. Ikutlah. Maksud gapo dia suku pasal tapi nur Muhammad. Ada orang kata air tu pendapat tidak kuat. Apa maksud tafsir harfiah? Kayak orang duk jual tafsir harfiah, kayak terjemah secara huruf-huruf perkataan. Macam sama sebut ni, wa maknanya dan, dia tulis gitu. Hamba pernah dengar dalam Aikim, ada seorang ustaz tu, tak tahu siapa dia ustaz tu. Berkali dia baru klik planet Pluto kali. Dia kata saya ada mereka satu kaedah. Pengajian tafsir tanpa nahu. Pengajian tafsir tanpa nahu. Mengaji tafsir tanpa menggunakan nahu. Subhanallah. Nak lipat orang kau lagu mana? Tak mengaji nahu baca tafsir sesaklah siratal labi lah jawapannya. Ni boleh dia kata saya rekod satu kaedah orang Malaysia kita. Mengaji tafsir tanpa nahu. Sebab kalau dengan nahu jadi payuh dia kata.
Oh, dia pun mengajar tafsir tanpa nahu. Sesak barak dah kawan ni. Dia ingat dia bisa. Ulama pecah pala tak berani kecek lagu tu. Tafsir harfiah ni tafsir menurut huruf-huruf lah, perkataan-perkataan. Jangan baca tafsir lagu ni sesak. Obat tu tafsir ni Quran ni kena baca dengan tafsir dia. Tak boleh baca dengan harfiah, terjemah harfiah. Dia kena tafsir ke dia. Perkataan ni maksud dia sebenar ke apa? Sebab tu orang baca Quran dengan tafsir baru faham makna dia. Tu pun bukan faham makna, dia panggil mafhum, dia panggil. Mafhum ni maknanya yang difahami setara ni. Maksud dia kita tak tahu. Sebab tu orang tak semua tak sebut maksud Al-Quran. Kita mana tahu maksud dia. Kita hanya faham mafhum. Apa maksud mafhum? Yang kita faham sekadar ni hamba faham. Hak makna sebalik dia hamba tak tahu. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Sudah. Gapo dia 7 huruf pula? Tak tahu apa betul gapo dia. Tiba-tiba pandai bahasa Arab saja nak terjemah dah sesat dah. Tu maksud tafsir harfiah tu, terjemah sebutir-sebutir lagu tu. Tu tak boleh baca tu jadi sesat. Lah ni banyak orang. Macam-macam buat hadiah nikah lah gapo dia tafsir harfiah. Tengok Tuhan bersemayam atas harah. Nampak dah tu? Nampak dah tu jadi kau pening dah berlaku. Ya tafsir molek baca kita orang awal baca tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tok Guru Haji Nur tu. Mufti dulu, Tok Peti Haji Nur dulu. Dengan Syekh Abdullah Basmih tu. Tu baca tu. Tu ahli sunnah molek. Tafsir selain daripada tu hamba tidak syur ke. Bak nampak pening sangat, nampak terjemah jadi ngarut. Boleh kodok hamba mengajar akidah sedekah hamba tidak mahir dalam bab akidah. Haram hukumnya mengajar satu ilmu yang kita tidak faham. Katanya Bapa Mik boleh jadi kafir. Mengajar ilmu tauhid dengan orang tak faham ilmu tauhid. Dia tak faham. Makmum tak faham, tak boleh kena beriman ni. Tak faham lah dosa. Faham tak faham. Dia syarah tak faham. Dia paksa lagu tu. Islam bukan cara paksa. Dia tak faham nak hurah kat orang, dia kata, guana-guana aku hak penting kena beriman. Guana lagu tu. Islam bukan ajar suruh ikut buta tuli lagu tu. Buat mari hujah, tak boleh buat mari hujah. Paksa orang bukan. Tak boleh hukumnya haram dah. Bukan kata mengaji tauhid, ngaji fiqh dengan orang tak reti pun haram. Ngaji nahwu pun benih juga. Ada doktor gapo dia tak tahu. Doktor sakit puai kau gapo dia tak tahu. Beritahu suami sentuh isteri tidak batal wuduk. Bukan doktor sakit puai ni. Nama doktor PhD. Doktor Pala Sapah. Nama doktor Pala Sapah kata sentuh isteri tidak batal wuduk. Sebab cerita Sayyidina Aisyah gini, dalam mazhab kita batal wuduk. Kalau nak pegang tak batal wuduk dalam mazhab lain. Mudah royak cerita lalu. Tak payah royak cerita Sayyidina Aisyah lah apalah. Royak mazhab lain. Ulama duk bahadah. Royak nak kata demo bisa kau ambil daripada hadis dia. Sebut kata mazhab Hanafi kata tak batal. Mudah. Mazhab Syafi'i kata batal. Mudah selalu gitu. Demo nak jadi Syafi'i kau nak jadi Hanafi biar jelas. Jangan nak makan nasi khabu dengan tomie. Tak boleh. Nasi khabu ni payah dia kena kalau tomie tak boleh kena jauh, kena makan sos. Nasi khabu so, tomie so, baru rasa dia. Ni nak makan sekaligus, tomie tak jadi, nasi khabu pun tak jadi. Cerita Sayyidina Aisyah lagu ni. Rasulullah bangun tahajud, maka Rasulullah kata apabila dia nak bangun tahajud, bilik Rasulullah sempit. Sayyidina Aisyah tidur meletak lagu ni. Ni tempat tidur Rasulullah. Rasulullah nak semaya, kaki duk jolok depan. Maka Rasulullah tarik kaki, belok kaki, sujud. Nak sujud. Maka kata dalam hadis tu Rasulullah pegang kaki Aisyah tarik sujud. Batal. Tak batal sembahyang Rasulullah sembahyang. Rasulullah pegang kaki Sayyidina Aisyah. Cerita ini hadis ni riwayat musim sejuk. Sayyidina Aisyah tidur pakai selimut. Maka Rasulullah pegang kaki Sayyidina Aisyah atas selimut, dalam selimut tarik gitu. Baru Rasulullah sujud. Mana zahir Nabi kata pergi kaki. Pergi kaki belakang sebab gini. Orang kalau pun entah jadi perawi hadis. Entah tengok popok poci-poci tengok hamba pergi tangan gini. Ustaz mengajar pergi tangan. Royak ke cerita kau dia yang mengasa mengajar dia pergi tangan. Ada kau orang riwayat. Ustaz tu pergi tangan yang ada baju berlapis. Ada kecil ke tak? Perawi hadis yang tak kecil, orang faham dah tu, yang mesti ada baju, dia pakai di baju lah. Supaya riwayat Nabi kata Nabi pergi pohon sahabat.
Oh, boleh pegang paha bukan aurat. Weh, cekak nak royak, pegang paha yang berlapis dengan kain setebal 3 inci. Ada kerja lagu tu. Jadi perawi hadis ni kita kena faham cara baca hadis lagu mana. Seorang sahabatnya pakai kain lah, tapi orang pagi pegang paha juga deh. Kalau kita pegang paha pun, tu cara baca hadis. Maka Sayyidina Aisyah tu dia pegang kaki. Maka Zahir mazhab Hanafi dia kata pegang kaki. Maka mazhab Syafi'i kata dalam hadis lain setuh dengan bini ni batal semaya. Patut ni lagu mana kita nak tangguh hadis ni? Hadis ni berlaku musim sejuk, pegang kaki dalam kain selimut tarik. Kena faham lah suasana. Baca hadis jangan duk zahir sangat gak. Tu maksud dia deh. Jadi tak usah duk keliru lagi lah. Kita mazhab Syafi'i batal. Marilah planet Pluto mana pun kita mazhab Syafi'i batal. Dia ngaku dia PhD ada 30 putih PhD pun ikut demo lah. Tapi mazhab Syafi'i hamba batal gitu. Hukum pergi botol air arak untuk mengalihkan pindah ke tempat lain. Boleh. Dah nak buat lagu mana? Nak sepak? Nak buat ke mana? Lepas tu nak pergi? Sudah. Kalau tu gak pinjek ke? Saya wakeh betul. Rumah hamba demo ada teruk botol arak tak boleh nak pergi. Allah, apa kita mau lalunya? Boleh kau pergi botol arak? Boleh. Siapa dia kata tak boleh perginya? Bukan minum. Ya haram tu minum. Pergi botol arak. Duduk depan rumah kita. Cakap kita tak boleh salih. Togak jalan. Jangan sentuh. Lepas tu siapa dia nak alih? Tak boleh alih, tak boleh sentuh. Pahala ke mana nak buat kerja? Boleh pergi. Hak pergi tak bolehnya minum arak. Cuma ulama kata arak ni kan najis. Maka kalau kita pergi takut jadi najis tangan kita. Maka kalau ada darurat kita nak pergi nak pindah kau nak tahuk kau apa dia tak apa. Basuh pula tangan kita. Kau tak bolehnya duk main botol najis lagu tu. Tak boleh lah. Tu saja ulama kata. Boleh pergi botol arak jangan bimbang. Ke dia mau pergi ke dia mau pukul gambar masuk viral. Maksud duk mengaruk tu bab lain. Kenapa tidak boleh belajar tafsir bagi orang awam? Pelik saya dengar. Bukan pengajian orang awam. Orang awam ni orang tidak ada dah asas ilmu. Dia hanya nak melepaskan fardu ain dia. Kalau mengajar tafsir banyak benda kena syarah. Start daripada asas-asas ilmu lagi. Kalau nak kecek bab mantik, dia tak kerti sebut balarah, majah, ma'ani, apa dia tak tahu apa. Patut jadi Islam ni jangan buat nyusah kat orang. Moci ni bukan nak jadi tok guru. Dia nak lepas pada air dia tiba-tiba main ngajar tafsir mantik lah menurut ilmu logoh majazi Power Ranger. Mana dia tahu? Dia orang bukan nak buang masa. Orang nak lepas pada air. Dia kata pelik saya dengar kata tak boleh ngajar tafsir, tak sesuai. Bukan kata tafsir, murni labik orang tak baca. Murni labik tahu murni labik. Siapa dia bisa nahu? Antara kitab hok tinggi ilmu murni labik. Apa tak boleh baca kau murni labik kau orang awam? Tak boleh baca juga apa? Tak faham. Benda tinggi-tinggi ni tak boleh baca kepada orang awam. Bukan tafsir saja. Hadis-hadis, benda-benda mentah ni tak boleh baca kecuali disyarah. Benda hak remeh-remeh, benda mudah-mudah boleh. Tapi dok syarah gini perawi dia kata lagu ni pening kepala moci-moci. Bukan metod dia panggil. Metod cara pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu-ilmu tafsir, hadis ni bukan salah tapi dia dipelajari oleh orang-orang nak jadi mufti, nak jadi tok qadi, nak jadi gapo. Manakala orang awam belajar ilmu fardu ain saja. Hak ni pun tak faham juga. Tak percaya tu cerita tanya rukun semaya. Siapa dia ingat atas masjid ni? Berapa? Tak ingat dah hamba. Mari ingat. Tak ingat dah. Tu ya tahap kita. Rukun semaya 13 tu tak boleh nak kira siapa habis. Jadi tak sudut bimbang, tak sudut gapo, kita belajar kerana Allah bukan kerana nak main-main. Kalau orang belajar kerana Allah, dia akan dengar kata Tuhan. Tuhan kata belajar fardu ain. Ya, saya belajar fardu ain. Puahnya bosan, dah Tuhan suruh. Jangan belajar ikut nafsu ke. Nak terang tafsir lama orang isi tafsir sekali hadis ke. Ngaji dengan nafsu. Siapa bila nak layan nafsu gak? Ikut Tuhan gak? Dah dia belajar pun kena ikut Tuhan. Jangan duk ikut perangai kita kata. Benda tak wajib lagi nak mengajar tafsir, ngaji hak fardu ain dulu. Kena ngepek dah lah. Dia kok soalan ni dia kata pelik benar saya dengar ustaz kata tak boleh mengajar tafsir kat orang awam. Gitu maksud dia. Bukan kata salah ilmu tafsir betul tapi sesuai dengan dia. Mau ustaz terekem manakib tu Guru Haji Daud Bukit Abbas secara ringkas. Tok Guru Haji Daud Bukit Abbas
Ni orang hebat dia ni. Dia ngaji lama di India, pondok-pondok sekitar kita, ngaji ngatuk kenali rasa dia juga dia. Lepas tu naik ke Mekah. Dan kelik usia lewat dah, dia buka pondok di Bukit Aba di Pasir Putih. Dia merupakan khalifah tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Dia ambil daripada guru dia Sidi Ahmad Azhari, Sidi Muhammad Azhari kau berapa dia ni. Ambil daripada Ad-Dandarawi Ar-Rasyidiyah. Sidi Ahmadiyah. Dia khalifah tarekat Ahmadiyah. Dia buka pondok tempat dia, orang kapur dia kata Daud orang jahil. Biasa ya. Orang alim setara mana. Kalau buka pondok gak, orang kata tak alim lah mana tu Haji Daud ke abang ni. Kawan ni ngaji 40 tahun rasa, tak silap hamba. Hok kata tu tak mengaji apa. Standard hok bahagian syarah tu tak mengaji belaka tu. Tapi bahagian syarah, bahagian menanya, bahagian gapo. Tu dia Tok Guru Haji Daud bukan abang. Bawa ke tarekat Ahmadiyah lah. Sebelum daripada dia ada orang bawa dah tarekat Ahmadiyah tempat kita. Tarekat Ahmadiyah ni pengasas dia Sidi Ahmad Al-Idris, orang Maroko, Maghribi. Tarekat paling muda sekali lah. Tarekat dia tak ada suluk, tak ada istilah masuk suluk ke apa dia tak ada. Tarekat dia hanya amalan wirid 300 pagi 300 petang gitu saja. Antara amalan disebut Tok Wei Ali Kutai. Tok Wei Ali Kutai dalam Lum'atul Awraq pun ada amalan Ahmadiyah juga. Sebelum daripada kemunculan dia Tok Guru Haji Daud Bukit Aba, orang bawa tarekat Ahmadiyah ni Tuan Tabah. Ambil daripada Ibrahim Ar-Rasyidi lagi. Generasi 2 lapis. Tu orang lama. Lepas pada generasi dia macam senyak betah. Mari Tok Guru Haji Daud Bukit Aba pula naik semula tarekat Ahmadiyah. Anak murid dia beramal lah, berderu kerana. Tu secara ringkas dia. Kalau tidak kat baca tokoh ulama semenanjung kita ada. Bila kita boleh belajar tafsir? Tak puas hati lagi. Bapa yo ni kali kau tolong kali. Gini boleh belajar tafsir. Lo ni hamba nak tanya, demo nak belajar ilmu bagus. Tetapi ilmu fardu ain demo lepas kau dok. Jangan kita pergi cari ilmu hotok fardu ain, masa sepatutnya kita boleh belajar ilmu fardu ain. Nak pergi kita kekal juga ilmu bukan fardu ain. Berarti pengajian kita bukan berdasarkan Tuhan dah tu, ikut nafsu dah tu. Kita takut ditipu di dalam pengajian agama. Dok kilik tafsir ingat ada agama, fardu ain tak lepas lagi, berdosa. Itu. Dia lepas dah fardu ain, gilah. Saya minat tafsir. Gilah ngaji, tak ada masalah apa. Ngaji dengan ulama yang muktabar. Tengok ulama ngaji tafsir tu betul ke tak. Kalau tafsir Wahabi tak sedap ngaji dah penipal dah. Dah cukup dah. Okey, pergi ngaji, tak ada masalah apa. Hamba sebut hukum ni secara umum untuk masyarakat orang awal tu gagu tu. Hukum beri zakat pada pelajar melanjut pelajaran kolej universiti. Termasuk dalam asnah kodok. Gini, duit zakat kepada pelajar ngaji pondok ko, ngaji mesin, ngaji tanah Timur Tengah ko, hukum dia tak boleh, tak sah zakat kita. Tak boleh bui. Kalau siapa dia bui dah zakat kepada pelajar kena bayar semula, tak sah bayaran dia. Dia kena bui kepada orang miskin. Maka orang belajar agama ni biasa orang miskin. Kalau duduk pondok jadi miskin lah. Muka duduk ngaji tak buat kerja ke apa, maka dia jadi miskin. Maka orang belajar agama boleh terima zakat atas nama dia miskin dah, bukan atas nama dia pelajar agama. Jangan mudah-mudah sangat pocik ko mocik mudah nak beri zakat ke orang-orang ngaji. Jangan. Kalau tengok dia tu orang susah, orang miskin, atas dasar kemiskinan dia, bukan atas dasar pengajian dia. Budak yang anak yatim boleh beri zakat? Tak boleh beri zakat. Tak ada dalam asnah yang lapan anak yatim ni. Lepas tu kalau dia miskin baru boleh beri. Janda-janda, armalah-armalah boleh beri zakat? Tak boleh. Siapa dia suruh beri dia? Dia kena miskin baru boleh. Semua tiga orang ni pelajar agama, orang budak tahfiz ko, anak yatim ko, janda-janda, kalau dia miskin baru sah. Kalau tidak tak boleh. Tu maksud dia fi sabilillah tu. Tu tafsir dalam mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i sabilillah ni perang. Mana ada pun kita perang bunyi bom nopak lari beral nakut pahit. Adakah perkara yang membatalkan mandi wajib? Gapo dia? Tak ada.
Tak ada asal terketuk. Ija muka lepas mandi wajib tak boleh terketuk, selok lah kata. Selok terketuk mandi semula. Tak ada benda yang membatalkan mandi wajib nah. Kau apa dia? Tak ada hang rasa, tak tahulah. Kau ada? Tak ada. Tangan kena najis kering. Adakah najis itu akan berpindah ke tangan? Tidak. Najis kering berpindah kena tangan wajib basuh tak wajib basuh. Berpindah tak pindah. Bukan kata najis kering. Kalau kita eyok tu biar kering, jatuh bunyi ketung, wajib basuh tak wajib basuh. Tak wajib basuh. Sunat saja basuh sebab dia kering. Kau kita sendiri pun tak wajib basuh. Ambil air semaya kenalah, tapi wajib basuh tak punggung tu? Tak wajib basuh sebab kering. Bah kalau najis orang lain setuh lagi-lagi lah. Kau kita sendiri tu ambil tak pak. Tak jadi najis. Dua soalan lagi. Je ni tak tahu mana je hamba ni. Je tak ada ni. Puak ni khianat tak buat je pula. 7.5. Betul? Sudah. Tak ada je buat ni. Sudah nak iso tu. Takbir ada ke setiap rakaat? Sudah. Gapo dia soalan tak nampak ni. Takbir Allahu Akbar kau gana dia akak tangan kau gana. Kalau akak tangan pak tepat saja dalam semaya. Sunat saja, tak ada istilah akak tangan ni wajib. Sunat pak tepat saja. Ketika sebut takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika nak rokok Allahu Akbar, ketika bangun pada rokok Allahu Akbar, ketika bangun daripada tahiyat awal pak tepat saja disunatkan akak tangan. Allahu Akbar tu tiap-tiap masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak sujud pun Allahu Akbar, jangan akak tangan. Sujud ke Allahu Akbar juga. Sudah tak ada apa. Macam mana nak bangun tahajud tip dia? Nak bangun tahajud gini. Pertama kita kena ingat Tuhan nak wiga apa dia kepada orang tahajud. Ingat kata tahajud ni perjumpaan kita dengan Allah. Baru rasa seronok kita nak tahajud. Ni macam bebal lah, macam Allah serabut ni perintah Tuhan. Wak kata tahajud ni pertemuan kita dengan Tuhan. Hari-hari aku duk adab muka makhluk. Aku hari duduk dengan makhluk. Aku nak bangun malam, nak kecek kira sepatah dengan Tuhan. Nak bertemu dengan Tuhan. Jadi naik sikit Rabbana. Jangan buat beban kita dengan Tuhan. Jangan buat permintaan Tuhan tu beban kepada kita. Mak kita suruh, kita pergi buat apa-apa, kita tak rasa dia permintaan dia tu beban kepada kita. Kalau kita rasa beban, kita jadi malas selalu. Kita nak buat apa saja. Malam ni apa nak bertemu dengan Tuhan, nak kecek sungguh dengan dia. Tak ada pukul 3 bangun dah, bangun dah. Kedua, minum air banyak. Minum air banyak. Boleh 2 3 4 liter. Ini nak kecing malam. Tentu dah. Kena kecing manis pula gak. Lagi-lagi nak bangun. Maka masa bangun tu ambil air semaya setuh air tu gak. Bangunlah semayalah 2 rakaat. Tu cara dia. Ulama dulu kata saya tahajud 40 tahun. 20 tahun payah nak bangun. Dah 20 tahun baru mudah. Jadi kita nak berlatih lagu tu lah. InsyaAllah Tuhan bayar kepada kita. Wallahu alam. Tak habis lagi baca soalan tu deh. Tak apalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.